Macam contoh Will Smith baru-baru ini, dia tampar satu orang yang kutuk isteri dia. Jadi Chris Rock itu dia lumazah menggunakan lisan. Apa nama Will Smith, dia menggunakan tangan, humazah. Jadi dua, humazah, lumazah. Ini bagi yang tahu perkembangan dunia lah. Kalau tak tahu, tak payahlah nak faham beria sangat. Itu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan usia kami, moga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa hadara fasallihim lana wa sallimna lahu. Ya Allah, sampai Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki supaya kami dapat melaksanakan puasa dan solat di waktu malam di bulan Ramadan. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wan nashat wa aizna fihi minal fitan. Dan kami berlindung padamu dari fitnah bulan Ramadan dan kurniakan kami kesungguhan, ketekunan dan semangat di bulan Ramadan. Yang saya hormati rakan-rakan dari Warisan Ummah Ikhlas Foundation, barisan para penggerak rumah ngaji, Quran Corner dan sahabat Al-Quran, seluruh keluarga besar kumpulan media Karangkraf, para pelayar yang menonton siaran ini tak kira di mana berada, yang menonton dari utara didoakan sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari barat moga dapat berkat. Seterusnya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam taklimat pagi ataupun morning briefing MB edisi khas Minda Pejuang. Hadirin hadirat sekalian, kita membicarakan surah Al-Humazah. Ada satu kata-kata orang tua-tua dahulu. Kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Dalam riwayat yang lain, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Saya kira orang muda-muda yang pandai TikTok, pandai apa, saya ingat dia tak faham apa kena-mengena santan dengan pulut. Rupa-rupanya bagi orang yang pandai memasak, dia tahu. Kalau kita nak masak pulut kuning misalnya, kita tahu bagaimana penangan santan ini, atau penangan pulut ini, dia boleh menyedut segala santan yang masuk ke dalam dia. Itu hebatnya pulut. Kerana pulut santan binasa. Di situ sudah nampak kebijaksanaan orang tua-tua dahulu nak menggambarkan kerana mulut badan binasa. Samalah seperti pantun buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Apakah pembayang itu memberi kena-mengena dengan anak baru belajar? Sebab orang yang menjolok buah cempedak menunjukkan kebodohan dia. Orang tak jolok buah cempedak. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Buat apa? Maka di situ kita tahu, oh ini orang baru belajar. Jadi kita tunjukkan pada dia. Maka kerana mulut badan binasa, sebab itu dalam Al-Quran ada satu surah yang saya kira boleh menggetarkan hati setiap makhluk tatkala Allah Ta'ala menyebutkan satu kalimat, iaitu wailun. Wailun ini ada dibahaskan oleh para ulama. Kalimat wailun disebut sebanyak 27 kali dalam Quran, terdapat 10 kali penggunaan khusus dalam surah Mursalat. Apa ertinya wailun ini? Ada yang membawa maksud azab, yang ini diulang sebanyak 5 kali dalam Quran. Ada juga wailun ini adalah bentuk doa keburukan. Ini disebut 4 kali dalam Quran. Ada wailun ini bermaksud kesedihan. Ini disebut 3 kali dalam Quran. Ada disebut juga wailun ini
buruk ataupun keji. Ini 2 kali dalam Quran. Namun banyaknya kata ulama, wail ini merujuk kepada neraka. Tidak kurang pada 3 kali disebutkan dalam Quran perkataan wailun. Jadi dalam bahasa mudah, wailun ini kata para ulama tafsir maknanya celaka. Ini yang biasa diterjemahkan. Wailun likulli humazatin lumazatin. Celakalah bagi setiap pencaci, pengejek, pengecam, pengeji, penganjing, atau dalam bahasa mudah, celakalah orang yang kurang ajar, biadab, celaka kepada mereka. Mari kita tengok humazah, lumazah. Apa artinya? Dalam Quran ada 2 istilah yang Allah gunakan untuk orang yang kerjanya suka merendahkan orang lain ataupun suka mengejek kekurangan orang lain. Ada 2 istilah digunakan. Pertama, hamaz dan lamaz. Yang kedua, istilah ghamas. Ghamas. Dalam Mafatihul Ghaib ada diulaskan. Ghamas ini kalau rujuk dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-30, wa idza marru bihim yataghamazun. Bila orang beriman lalu dekat orang-orang yang tidak beriman, lalu yang tidak beriman menjeling dengan memejam celikkan mata mereka ketika orang beriman ini lalu. Ini surah Mutaffifin ayat 30. Ar-Razi menjelaskan bahawa ghamas adalah cemohan ataupun ejekan dengan menggunakan alis mata ataupun kelopak mata. Wahwal isyaratu bil jafni wal hajib. Kita merendahkan orang, mengaibkan orang, mencemuh orang, mengejek orang, tidak guna mulut tapi pakai mata saja. Dengan jelingan saja kita boleh menghina orang. Iaitu dimaksudkan sebagai ghamas. Adapun hamas dan juga lamas, yang inilah fokus pada pagi hari ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi humazah dan lumazah. Selain di dalam surah Al-Humazah, perkataan hamas ini juga ada disebutkan dalam surah Al-Qalam. Hammazim masya'im binamim. Orang yang suka mencaci, suka menyebarkan fitnah kepada orang ramai. Surah Al-Qalam ayat yang ke-11. Dan perkataan lamaz juga ada disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela sebahagian daripada kamu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ada perbezaan tafsir di kalangan para ulama dalam membezakan antara hamas dan lamas. Kita sharelah huraian-huraian mereka. Humazah ini kalau mengikut pendapat Ibnu Abbas adalah orang yang mengumpat. Lumazah pula orang yang mengaibkan orang. Yang kedua, ada juga mengatakan humazah ini menghina orang dengan menggunakan tangan. Adapun lumazah pula menggunakan lisan. Macam contoh Will Smith baru-baru ini, dia tampar satu orang yang kutuk isteri dia. Jadi Chris Rock itu dia lumazah menggunakan lisan. Apa nama Will Smith, dia menggunakan tangan. Humazah. Jadi 2, humazah, lumazah. Ini bagi yang tahu perkembangan dunia lah. Kalau tak tahu, tak payahlah nak faham beria sangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, humazah ini adalah mengaibkan orang secara berdepan. Lumazah pula mengaibkan orang dari belakang. Yang keempat, humazah itu mengaibkan orang secara terbuka. Lumazah mengaibkan orang dengan isyarat mata. Yang kelima, humazah itu dan juga lumazah membawa maksud yang sama, iaitu menggelarkan seseorang dengan panggilan yang dia tidak selesa. Ada juga yang mengatakan humazah itu sakitkan orang dengan kelingan mata. Dan lumazah pula menyebutkan keburukan orang dengan tujuan nak menjatuhkan dia. Walau apa pun tujuannya, mereka semua matlamat hanya satu, untuk sakitkan hati orang dan nak menjatuhkan ataupun memalukan, humiliate seseorang. Sama ada dalam urusan agama ataupun kehidupan. Sebab itu begitu halusnya bahasa Al-Quran. Kalau kita tengok seni bahasa Al-Quran, perkataan hamaz
Kalau kita hayati dia mirip dengan perkataan hamas. Hamas ni ha mim sin. Hamas maknanya bisikan. Dia hampir-hampir dia punya sebutan. Dictionnya hamaz dengan hamas. Kalau kita tengok bisikan ni suara yang kita kalau dengar tak berapa jelas. Tak kuat, tak slow dia panggil bisikan. Maka begitulah sifat orang yang mengumpat ini. Dia tidak berapa jelas depan kita. Tapi di belakang kita begitu kuat sekali bunyinya. Perkataan lamas pula kalau kita hayati dia menggunakan huruf lam yang begitu lembut pada sebutan. Lembut pada sebutan tapi membawa maksud yang buruk. Lamas. Lamas, lembut. Tetapi itulah membawa maksud orang yang bermuka-muka, berpura-pura, bersandiwara. Percakapannya nampak lembut tapi lahir dari hati yang busuk. Maka dalam bahasa Melayu tepatlah kita mengatakan orang-orang hamaz, lamas ni orang yang suka menyindir, suka menganjing, atau dalam kata-kata orang tua, lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok, mulutnya manis tapi hati bak iblis, mulutnya ramah tapi hati menyumpah, mulut memuji tapi hatinya mencaci, mulut bermanis-manis tapi hatinya dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Kalau bercakap menggulung lidah, kalau berjalan menggendeng tapak. Bila berdepan mengaku teman, bila di belakang dia memungkang. Ini sifat hamas, lamas. Sebab itu kita ni saudara-saudari, mulut ni memang nak kena jaga sungguh-sungguh. Dari segi percakapan, kata-kata dan pelbagai perkara lagi. Kita ni dalam agama, orang Islam ni sepatutnya mulut dia memang kena jaga. Kita jangankan sesama manusia tak dibenarkan bercakap kasar. Dengan setan pun kita tak boleh maki. Bayangkanlah, mungkin ada yang terkejut mengata, kita tak boleh maki setan Ustaz. Ya, kita tak dibenarkan maki setan. Yang boleh laknat setan ni Allah. Lepas itu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah je yang melaknat setan iblis ini. Habis kalau kita sumpah, bodoh punya setan, tak dibenarkan. Setan pun kita tak boleh maki. Dalilnya ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW pernah pesan pada sahabat, la tasubbu syaitan wa ta'awadhu min syarrihi. Jangan kamu caci maki setan, tetapi berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan setan itu. Ada satu kisah berlaku di zaman Nabi. Seorang sahabat bercerita, kuntu radifan Nabi SAW fa'atharat dabatuhu faqultu ta'isa syaitan. Kata sahabat ni, aku membonceng tunggangan kenderaan Nabi. Tiba-tiba haiwan tunggangan kami tergelincir. Lalu terpacul dari mulutku kata-kata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Dia mencelakakan syaitan. Apa reaksi Nabi? La taqul ta'isa syaitan. Ente jangan sebut celaka syaitan. Sahabat heran. Kenapa tak boleh pula? Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait wa yaqulu biquwwati. Kata Nabi, kalau ente kata celaka ini syaitan, maka syaitan yang tak ada kena-mengena dengan kita tergelincir tadi akan tumpang bangga. Maka dia akan jadi besar kepala. Ta'azama, badannya membesar, hatta yakuna mislal baiti, badannya sebesar rumah, kata Nabi. Asalnya syaitan kecil, tapi kerana kau mengatakan ini kerana gara-gara dia kita tergelincir, dia jadi bangga dan bongkak dan megah. Wa yaqul biquwwati, dia akan pukul canang seantero alam. Dia kata, tengok terror tak aku, gara-gara aku unta Nabi tergelincir, padahal tak ada kena-mengena dengan dia. Maka kata Nabi, walakin qul bismillah, katakanlah bila kau ditimpa ujian atau musibah, katakanlah ini ujian daripada Allah. Fa innaka idza qulta zalika tasaghara hatta yakuna misla zubab. Kalau engkau menyebut ini adalah takdir Allah, maka syaitan itu akan mengecil sehingga saiznya hanyalah sebesar lalat sahaja. Hadis riwayat Abu Daud. Maka kalau syaitan pun kita dilarang maki hamun, apatah lagi kita maki hamun sesama Islam. Apatah lagi maki hamun imam masjid, dimaki je masjid sebab masjid tak bagi masuk semayang.
Marah lain, maki lain. Jangan. Jangan mengata, jangan mengutuk. Tak boleh. Baik. Apa balasannya? Balasan orang yang tak jaga mulut ini, kita sambung dalam ayat. Tadi pun kita dah pun dengar huraian secara ringkas. Kita tengok huraiannya sedikit lagi. Allah Ta'ala sebut, kalau kau teruskan juga perangai kau suka mengata mengejek ini, kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Kalla, tidak, sesungguhnya la yumbazanna fil hutamah, kamu akan dicampakkan dalam neraka hutamah. Saudara-saudari sekalian, hutamah ini kata para ulama adalah neraka atau pintu neraka ketiga dan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dan kesemuanya membawa makna yang serupa, iaitu menghancurkan sesuatu. Hutamah. Ini bermakna neraka hutamah ini adalah tempat manusia akan dihancurkan. Dihancurkan. Kata Fakhrul Razi dalam tafsirnya, tafsir Ar-Razi, orang yang semasa di dunia suka mencela dan mengaibkan orang lain, maka api neraka hutamah ini akan masuk melalui mulut mereka dan akan membakar hati-hati mereka. Ketahuilah, tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut pada diri manusia kecuali hatinya. Dan tidak ada sakit yang lebih terluka apabila kesakitan itu menyentuh hatinya. Maka bagaimanakah kiranya sekiranya api Jahannam yang membakar hati itu. Ini kata-kata Ar-Razi. Sedangkan orang cakap yang tak baik tentang kita pun terluka hati. Orang cakap 10 tahun dulu dia kutuk kita pun kita kecil hati. Maka bagaimanakah perasaannya kalau api neraka Jahannam pula yang membakar hati itu. Allah sambung lagi. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menjulang naik sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat. Ini berarti neraka itu dia punya bilik chamber dia pressurized chamber. Dia satu tempat yang tidak ada tingkap. Allah Ta'ala menyifatkan neraka hutamah ini tidak sama seperti api-api neraka yang lain, iaitu sifatnya menjulang dan menjunam. Dia menjulang, menjunam. Naik daripada bawah dan turun daripada atas. Destinasinya satu, hati manusia. Kenapa hati? Ini kerana pada hati itulah terdapat segala sifat-sifat suka mencela, suka mengaibkan orang, angkuh, sombong, riak dan pelbagai penyakit-penyakit yang lain. Bukan saja itu, kemurkaan Allah kepada golongan ini tidak berhenti di situ. Allah sebut pula, fi amadim mumaddadah, mereka nanti akan diikat pada tiang-tiang besar di dalam neraka hutamah. Kata Imam Muqatil, pintu-pintu neraka hutamah ditutup rapat. Dia macam KFC punya periuk yang pembakar. Dia pressurize. Mereka akan ditutup rapat di dalam chamber itu dan mereka akan dipasakkan pula pada tiang-tiang. Pintu itu tak terbuka, angin pun tak boleh masuk. Begitu dahsyat sekali lah. Macam kita menengok orang bakar pizza, bakar barbecue di dalam tempat pembakaran yang tidak ada asap keluar langsung. Bayangkan betapa dahsyatnya neraka hutamah yang disediakan oleh Allah kepada humazah lumazah. Dua golongan ini. Semua ini adalah untuk nak menambahkan lagi penderitaan mereka setelah apa yang mereka buat semasa di dunia dahulu. Sebab itu saudara-saudari, kita mohon Allah menyelamatkan kita daripada segala keburukan lidah kita dan keburukan lidah orang lain. Kita berdoa supaya jangan lagi ada orang-orang di sekeliling kita yang ada perangai begitu. Terutama orang muda-muda. Kita kalau tak nasihatkan orang muda ni, nanti kita akan dipersalahkan. Baik itu orang tua-tua dulu dia beletih. Dia beletih, kita masa muda kena beletih. Kita pun boring juga lah beletih lah orang tua. Baru sekarang kita tahu. Kalau mereka membiarkan saja kita ni hanyut dengan dunia hiburan dan bagai-bagai, kita tak jadi seperti kita sekarang. Jadi pada orang muda janganlah marah kalau kami beletih.
Sebab orang muda ni kita tengok, kalau tak dikawal mereka punya tahap kurang hajar dengan biadab mereka ini, saya khawatir lebih ramai dapat penampar free seperti mana Will Smith menampar atas pentas itu. Jaga mulut. Lepas itu kata Imam Asy-Syafi'i, wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Berapa ramai anak muda hanyut dalam ketawa mengilai-ngilai pagi petang, duduk kedai mamak ketawa macam restoran tu dia punya agaknya ha ha hu hu he he ha ha ha. Padahal kata Imam Syafi'i, wa akfanuhu fil ghaib, kain kapannya sedang dijahit, tapi dia masih tidak sedar perkara itu. Kalau kita melihat dalam social media, wah itu lagilah kebiadaban menjadi-jadi. Kadang kita tak boleh nak marah. Sebab the most active demographic on social media, umur yang paling banyak dalam social media, dan ini telah dibuat kajian, adalah umur antara 18 hingga 24 tahun. 90% daripada manusia yang berusia antara 18 hingga 29 tahun, mereka memang berkemah di dalam media sosial ini. Baik itu kalau kita lihat, kita punya pagi ini kita ada buat live, kalau tak salah saya, di dalam page kita, di page watch apa ke nama page Morning Briefing Quran Hour ini. Mari kita lihat ada berapa orang. Sebab tak ada orang muda. 1 komen, 9 like dan juga love. Apa artinya? Most demographic kalau kita tengok adalah orang muda. Tanpa orang muda, internet tak ada harga. Sebab itu sekarang kalau kita nak 90% adalah manusia antara 18 sampai 29 tahun. Professionally, academically, personally involved. Orang muda. Dan kita tahu orang muda ini, kita pernah muda. Tuan-tuan semua yang berada dalam majlis ini pernah muda. Kita pernah usia 20. Kita pernah merasa usia 30. Kita pernah merasa usia 40. Muda ni young and stupid. Itu tak boleh elak. Young and stupid. Kita pernah muda. Dan kita tahu muda dan kebodohan tak dapat elak. Semasa kita muda, berapa banyak benda bodoh yang kita buat. Yang mungkin kita dah menyesal lah. Sekarang dah umur lebih-lebih ni dah menyesal lah. Tapi kita tahu bahawa orang muda kalau tak dibimbing, percakapannya, penulisannya, kata-katanya, kita khawatir mereka ni dicelakakan oleh Allah siang dan malam. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka engkau. Hari ini pula kalau kita tengok di dalam dunia internet ini, sama ada Facebook, TikTok, Instagram dan bagai-bagai, kita berhadapan pula dengan masalah penagih-penagih. Bukan penagih dadah, penagih social currency. Yang ketagih nak dapat mata wang sosial. Dia mata wang internet ni dia lain dengan mata wang di dunia. Kita sekarang crypto coin, bitcoin, ada dolar, ada sin dollar, ada ringgit, ada rupiah, ada baht Thailand, ada macam-macam. Tapi social currency adalah mata wang dunia internet. Iaitu orang dah ketagih nak dapat likes, komen, share dan juga follow. Ini ketagihan betul. Sebab itu kalau kita nak tahu kita ni dah ketagih ataupun tidak, cuba tengok. Habis program kita, kalau kejap kita tengok 5 minit sekali berapa like kita dapat, berapa share kita dapat. Kita dah masuk jadi penagih sebenarnya. Lalu disebabkan orang dah ketagihan kepada social currency, mereka akan buat pelbagai hantaran, posting, share dan komen di media sosial semata-mata nak mendapat koleksi social currency ini. Mereka berkemah di dalam posting, melerit-lerit membuat komen sebab nak dapat like daripada orang lain. Berasa begitu megah kalau komen mereka di-share pula, di print screen, dijadikan sebagai tajuk di dalam page-page troll yang terkenal. Oh, megahnya aku. Ini dipanggil penagih social currency. Baik itu kalau kita nak layan semua penagih ini, kita akan menghadapi full-blown mental health issues. Kita akan sakit jiwa. 40% daripada stres di social media adalah online harassment. Belum campur lagi masalah micro moments become macro problems. Momen peribadi kita yang telah dijadikan masalah negara. Kita makan durian bersama kawan-kawan, tapi sebab ada kawan-kawan ni tak amanah, dia viralkan di dalam grup WhatsApp yang lain. Grup WhatsApp pula masukkan pula dalam
Facebook personal dia, orang pula share. Akhirnya asalnya daripada micro moments, detik-detik peribadi kita bersama kawan-kawan. Yang semua dah 3 dos dah semua dah. Tapi, wah inilah dia, tak ikut SOP, setan. Bayangkanlah, dikutuk secara berjemaah di seluruh tanah air. Bayangkanlah, ini budaya humazah lumazah. Baik itu saudara-saudari sekalian, kita kena lakukan sesuatu. Budaya humazah lumazah ini perlu kita minimumkan daripada masyarakat. Jagalah mulut. Kalau bercakap, pelihara lidah. Kalau berjalan, peliharalah kaki. Kalau bercakap, rendahkan suara. Kalau bergaul, rendahkanlah hati. Kalau bermadah, lembutkan lidah. Jika berjalan, haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tidak semenggah. Kenapa? Terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah membawa maut. Sehingga kan orang tua-tua pesan, kalau orang muda nak bercakap, kena bercakap ikut laras bahasa. Maknanya kita bercakap dengan orang tengok umur dia. Kalau cakap sama-sama kita, kita nak gualu tu lu punya pasal. Gualu, kau aku. Bila bercakap dengan orang lebih tua, mak bapak, atau orang sebaya mak bapak, ada bahasa dia. Cakap dengan kanak-kanak, ada bahasa dia. Bercakap dengan orang jauhkan mengenang. Bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya. Bercakap dengan anak berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri isi mengisi. Bercakap dengan suami ingat mengingati. Bercakap dengan mertua jaga berjaga. Cakap dengan menantu bertentu-tentu. Bercakap dengan sahabat berhemat-hemat. Bercakap dengan kawan segan menyegan. Bercakap dengan alim berlaku takzim. Bercakap dengan penghulu jaga malu. Bercakap dengan mak dia agak-agak. Bercakap dengan nenek berbaik-baik. Bercakap dengan atuk berelok-elok. Bercakap dengan guru elokkan kelaku. Bercakap dengan tetangga maniskan muka. Apa sebab? Kerana lidah aib terdedah. Kerana cakap malu tersingkap. Sekarang kita lihat ada satu pula PL orang Malaysia ini. Dia akan mengutuk dan mengejek kalau orang tu tak pandai berbahasa Inggeris. Ini satu masalah pula sekarang ni. Kalau orang tu berusaha nak cakap bahasa Inggeris dan tak jadi bahasa Inggerisnya, dikutuklah secara berjemaah. Ini pun tidak betul. Saudara-saudari, English is just a language, not a knowledge. Bahasa Inggeris atau apa juga bahasa, ia adalah bahasa. Bahasa adalah bahasa. Dan ia bukannya knowledge. Kelemahan seseorang untuk tidak berbahasa Inggeris tidak menunjukkan dia bodoh. Tidak. Mungkin adalah kelemahan dia. Mungkin dia orang Kelantan, lidah tak berapa boleh nak ejah lagi bahasa Inggeris. Kita pun kutuk. Memang cara bercakap itu, I go into school every day. Memang passion dia begitu. Tapi bukan menunjukkan dia bodoh. Habis Ustaz tak boleh tegur kalau orang bahasa Inggeris tak betul. Boleh. Tapi kalau nak menegur, biarlah ada caranya. Santun menegur menurut alur. Santun menyapa bermanis muka. Adat menegur biarlah baik-baik. Syarak dan adat hendaklah ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa tengok rupa. Sebelum menegur tengoklah umur. Kalau nak sanggah, nak berdebat sekalipun, ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah, elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi pun orang mengutuk. Bila menyanggah menabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Bila menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang membenci. Kalau menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Ini masalah. Dek kerana nak membetul. Kalau membetulkan tak apa. Ini pernah berlaku. Satu orang guru kita mengajar kelas online di dalam talian. Online tu talian lah, mengajar dalam talian. Tapi dia subjek bahasa Inggeris untuk budak darjah 2. Ajar dalam bahasa Inggeris. Tiba ada satu orang anak muda. Dia telah ambil video itu, dia buat. Sekarang kan zaman orang suka buat review. Buat review, reaction lah bagai-bagai. Untung buat kerja reaction ni kerja. Tak payah fikir konten, kerja buat reaction ni kerjanya. Buat terkejut sikit, buat gitu sikit. Ramai pula orang menengok reaksi tu. Jadi dia pun buatlah video reaction. Reaction tak apa. Tapi dia punya kutuk kepada cikgu tu, saya ingat dia punya ketawa 12 harakat. Ini guru lah. Cikgu ni bukan profesi untuk dibuli.
Tapi kerana cikgu tu cakap bahasa Inggeris tak berapa betul. Dan dia bukan ajar subjek TESOL 1119. Tak. Dia mengajar, bukan mengajar English. Dia mengajar sains. Tapi dia punya tahap kutuk itu luar biasa sekali. Kalau tak dididik orang muda-muda kita ini, kita khawatir masyarakat kita akan rosak. Cara percakapan akan rosak. Dan ingat saudara-saudari, kita orang Islam, Allah tidak jadikan orang Islam ni kerja melaknat orang. Nabi sebut, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin itu dia takkan suka mencela, dia tidak akan melaknat, dia tidak buruk perangai, dia tidak kotor percakapannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Ayam serama patah kaki, ayam sabung jalak lenteng, mulut celupar kuat maki, kepala angin cepat melenting, ego sombong panas baran, mulut celupar cakap sebarang. Cantik dan bijak bukan ukuran, budi bahasa dinilai orang. Cantik itu hanya pandangan mata, budi bahasa dinilai orang. Kalau angkuh berkata-kata, kelak diri hidup seorang. Buah durian dibelah-belah dengan parang pisau belati. Jaga mulut, jagalah lidah. Kawan sahabat takkan kecil hati. Bintang timur cuacanya baik, cahaya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hati pun baik. Itulah budi yang akan dikenang oleh orang. Saya pun tak pasti sampai pukul berapa Tuan Haji Ahmad Yani nak teruskan ni. Saya dipahamkan 9.40. Adakah 9.40 ni dah api merah ke api kuning ni? Mana satu ni? Boleh Ustaz. Ini istimewa ni sebelum Ramadan kita sangat bersyukur dapat pencerahan ni Ustaz. Terus Ustaz dia ikut ke lapang Ustaz juga. Sampai pukul apa? 10? Pukul berapa ni? 11? 11.30? Kita ada dalam 10 minit lagi boleh? Boleh. No problem. Okay. Baik. Hadirin hadirat sekalian, jauhkanlah kita budaya lumazah. Mengata ke orang, mengutuk orang dan mengata macam-macam lagi. Cuma kata para ulama, lumazah ini bukan terhad kita mengata kepada orang saja. Tapi juga mengata atau mengutuk pada benda-benda yang kita tak perasan. Pertama kata ulama, ada orang dia tak perasan dia kutuk Allah Ta'ala. Ada? Dia kutuk Allah. Sebab itu, dalam satu hadis qudsi, kata Abu Hurairah, Allah telah berfirman dalam satu hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, yashtimuni ibnu Adama wa ma yanbaghi lahu an yashtimani wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lahu. Allah ada berfirman dalam hadis qudsi, manusia keturunan Adam ini berani yashtimuni, dia caci maki aku. Padahal kata Allah, aku tidak layak pun dimaki oleh dia. Ini hadis riwayat Bukhari. Para ulama membahaskan siapa dia atas dunia ni yang berani caci maki Allah Ta'ala. Kata para ulama, orang yang caci maki Allah Ta'ala ini adalah orang yang mempertikaikan ketentuan takdir Allah pada dia. Contoh, Allah uji dia dengan kehilangan orang tersayang. Meninggal anak ke cucu kesayangan. Dia pun marah, mengamuk. Apa lagi kurang aku ni? Aku dah selalu, contohlah, selalu pergi masjid. Aku bukan orang jahat, bukan orang dandut, bukan orang apa. Cucu aku pun takkan tak boleh nak tolong orang lain. Dia dah start nak mempertikaikan Allah Ta'ala. Ataupun contoh, rumahnya dilanda banjir. Ya Allah, why me? Ya Allah, kenapa aku? Dia tak tahu aku. Apa lagi dosa? Dia menyalahkan ketentuan itu. Ingat, di saat kita bertanya kepada Allah, why me? Why me, ya Allah? Kenapa saya, ya Allah? Allah tanya balik pada kita, why not? Kenapa aku tak boleh uji kau? Apa yang hebat sangat engkau aku tak boleh uji? Apa ada apa-apa special ke yang aku tak boleh uji ni? Why not? Jadi ada orang dia tak boleh terima. Jadi nombor satu, kena jaga keceluparan kita ini jangan sampai mempertikaikan Tuhan. Yang kedua, kata ulama, jangan celupar mengutuk sembahan agama lain. Ini adab kita. Dan ini sangat penting untuk kita khusus dalam konteks duduk negara berbilang kaum, berbilang agama ini. Allah Ta'ala melarang kita dalam surah Al-An'am mengutuk agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau maki sembahan-sembahan selain daripada Allah.
Apa sebab tak boleh? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kalau kau maki sembahan dia, nanti mereka maki Allah, kau tak boleh tahan. Kau tak boleh tahan. Surah Al-An'am ayat 108. Sebab itu saudara, seluruh dunia ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% manusia di dunia memeluk 5 agama utama, Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan juga Yahudi. Dan ada ribuan agama-agama lain, agama-agama Pagan, Tenrikyo, Chow Dai, Ai, Kuan, Mandisma, Rastafari, Zoroaster, Yazidisma dan berbagai-bagai lagi. Bukanlah bermakna kita ini bertolak ansur dan menerima kewujudan agama lain. Tidak. Kita tetap mengatakan bahawa lakum dinukum waliyadin. Mu agamamu, aku agama aku. Kita tetap percaya Allah Tuhan yang paling benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi itu bukan lesen untuk kita bakar tempat sembahyang orang, ludah sembahan orang. Itu tak. Itu Allah tidak benarkan. Sebab setiap action akan ada reaction. Kalau you kacau sembahan orang, orang akan kacau masjid. Dan kalau masjid orang kacau, kita akan jadi marah. Lalu akhirnya berlakulah pergaduhan, pembunuhan dan bagai-bagai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tak boleh maki hamun penyakit. Tak boleh maki hamun. Penyakit tak boleh maki. Termasuk COVID-19. Jangan dimaki hamun. Jangan, itu makhluk. Dan mereka, bukan mereka suka-suka hati wujud. Makhluk. Ada satu hadis Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah, dia nasihatkan pada seorang sahabat, la tusabbil humma fa innaha tuzhibu khataya bani Adam kama yuzhibul kiru khabasal hadidi. Jangan kau caci maki penyakit demam. Kerana demam itu menghilangkan dosa-dosa anak cucu Adam sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran pada besi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita sekarang ni kalau demam terus susah hati. Aduh, ini kalau test ni dua lain ni, terus kutuk. Jangan. Demam, sesema, batuk itu normal. Itu pakaian manusia. Itu biasa. Bahkan Nabi dia punya demam lebih lagi daripada kita. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah cerita, pernah sekali dia jenguk Nabi, ziarah Nabi sakit. Dia rasa dari Nabi, ya Rasulullah, innaka latu'aku waq'an syadida. Ya Rasul, panasnya. Kenapa berat sangat panas ni? Kerana kalau kita panas 40 darjah agaknya, Nabi double. Kata Nabi, ajal. Ya betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau sakit, sakit aku double. Kalau orang lain 40 darjah Celsius, aku 80 darjah. Nabi Mas'ud kata, zalika annalaka ajrain. Adakah Allah bagi dua penyakit demam pada Tuhan sebab nak bagi banyak pahala? Jawab Nabi, ajal, zalika kadzalika. Of course, kata Nabi. Allah nak bagi aku double pahala. Hadis Bukhari Muslim. Apa lagi yang kita tak boleh maki? Isteri tak boleh maki. Tuan-tuan sebagai suami, jangan maki isteri. Isteri bukan, dia jadi pendamping kita, peneman kita, bukan untuk dimaki. Tak layak maki isteri. Isteri kata Nabi dalam hadis dari Muawiyah bin Haidah, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa iktasabta wa la tadrib wajah wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nabi, isteri ni jangan itu, jangan ini ya, dan jangan kamu maki hamun isteri. Hadis Abu Daud. Apa lagi tak boleh maki? Angin tak boleh maki. Tuan-tuan yang sedang bersiaran, pasang aircon dalam office. Tiba ada kata, aduh, siapalah pasang aircon terlampau sejuk ni. Aduh, dia kutuknya angin yang sejuk. Ataupun siapa dia tutup kipas, lo panaslah pula. Dia mengutuk angin. La tasubbu riha fa idza ra'aitum ma takrahuna. Jangan kau caci maki angin. Panaslah, sejuklah, banyak komplain betul lah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau kamu nampak apa yang kamu tidak suka pada angin itu, bacalah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Panjanglah doanya Nabi ajar. Angin jangan kau kutuk, kata Nabi. Jangan kutuk angin. Senyap je. Kalau keluar daripada rumah tiba angin kuat, diam aja. Oh, kuatnya angin. Aduh, sejuk pula. Senyap je. Apa lagi tak boleh kutuk? Ni ayam, ni jarang kita dengar. Tuan-tuan, ayam tak boleh kutuk. Orang kita mengada-ngada makan kedai Arab, bagi nasi mandi, ni kambing ke ayam? Ayam. Ayam, cik dia punya cebik bibir.
Macam tak masuk surga lah kalau makan ayam ni. Tak betul. Kenapa tak makan ayam? Nah, makan kambing. Kambing ni sunnah. Ni orang mengaji tak habis. Ayam pun Nabi makan juga. Bukan kambing saja. Ayam pun Nabi makan. Sebab itu, kita tak dibenarkan maki ayam. Ya ke Ustaz, Nabi makan ayam? La ilaha illallah. Ada satu hadis kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj." Aku sendiri tengok Nabi makan ayam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, janganlah kita perasan kalau makan kambing, oh masuk surga dah aku ni. Tak ada, makan apa saja pun insya-Allah halalan thayyibah masuk surga semua, tak ada masalah. Tapi jangan mencebik ayam. Ataupun jangan kita ayam berkokok, kita baling ayam tu dengan kasut selipar, memekak pagi-pagi buta, jangan. Kata Zaid bin Khalid radhiyallahu an, Nabi pernah dalam satu hadis berpesan, la tasubbudika fa innahu yuqizu lis-salati. Jangan kamu caci maki ayam, sebab tugas ayam adalah untuk membangunkan orang sembahyang. Hadis Abu Daud. Baik itu jangan kutuk ayam. Habis kalau saya makan kambing tak masuk surga Ustaz? Tak, bukan kita cerita makan kambing, makan ayam ni masuk surga. Jangan menghina ayam. You tak makan, you punya pasal lah. Jangan nak sebut sunnah tak sunnah dalam bab makan ni. Ni tak ada masalah. Bahkan kata Anas bin Malik, siapa kata Nabi pernah makan kambing bakar, penipu. Ma'akalan Nabi SAW khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laki Allah. Aku ni jaga Nabi. Aku tak pernah sekali pun tengok Nabi makan roti lembut, dan Nabi tidak makan pun kambing panggang. Sampai dia wafat, aku tak pernah tengok. Aku tak tahu mana orang yang pernah tengok itu. Dia ni jadi bibik Nabi daripada kecil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu jangan kutuk. Jangan kutuk ayam. Apa lagi tak boleh kutuk? Jangan kutuk masa. Ni ramai dah menengok jam. Lama pula ustaz ni. Kejap menengok jam. Lama pula ustaz ni. Janji 9.40. Nak habis ni. Masa tak boleh kutuk. Qala Allah Azza wa Jalla, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahrah wa ana dahru biyadil amru uqallibul lail wan nahar. Dalam hadis qudsi kata Abu Hurairah, Allah berfirman, anak cucu Adam kurang ajar. Dia sakitkan hati aku. Dia caci masa. Sedangkan akulah pencipta masa. Di tanganku segala urusan. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hati-hati jangan kutuk. Kita pun katalah, Ustaz, tahun 2020 adalah tahun yang paling malang sekali. Kami tak ada job langsung Ustaz. Memang coy, kata dia. Tahun 2020. No. Kena jaga mulut. Jangan sebut tahun 2020 tahun yang sial, malang, dek kerana adanya COVID-19. Banyak hikmahnya. Tuan-tuan jadi imam sepanjang Ramadan tu bukan hikmah lagi. Dapat duduk di rumah dengan anak-anak sembahyang, itu bukan hikmah lagi. Jangan cepat sangat mengatakan. Ataupun kejap, cepatnya dah sejam dah habis. Aduh, cepat betul masa berjalan. Aduh, cepat. Jangan. Kata Allah Ta'ala, wa ana dahru. Akulah yang menjaga masa, aku pencipta masa. Maka kalau dia mengutuk masa, maka dia mengutuk aku. Dan yang terakhir, ini juga mustahak untuk kita nak jaga keharmonian sesama kita, jangan mengutuk nasab, keturunan bangsa seorang. Jangan kutuk. Hadis daripada Abu Malik al-Asy'ari, Nabi sebut arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perangai jahiliyah yang masih pekat di dalam tubuh umat aku. La yatrukununnal fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah. 4 perkara yang masih pekat likat di dalam tubuh badan umat aku yang payah mereka nak tinggalkan adalah bangga dengan keturunan dia, mencela keturunan orang lain. Yang ketiga, minta hujan dengan buat perkara pelik-pelik. Dan yang keempat, meratap, merintih, menangis. Wah, itu tak dibenarkan. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, jangan cela bangsa orang. Kita tak boleh cela orang India. Kita tak boleh cela orang Cina. Kita tak boleh cela, oh ini Bugis, oh ini Jawa, ini Kerala, ini Malbari. Tak boleh. Sebab kalau kita hina keturunan orang, itu bukan pilihan dia. Dia tidak minta dilahirkan jadi Jawa ke, jadi Malbari ke, jadi Uttar Pradeshi ke, jadi Gujarati ke, jadi Mamu, jadi Mamak, jadi Mami. Dia tidak minta. Dia dilahirkan begitu. Jadi, jangan hina satu benda yang orang tu tak boleh nak ubah. Dia sebagai bangsa apa.
Sebenarnya banyak nak terangkan, tapi saya kira masa kita sekadar itu. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas penganjuran program yang begitu baik ini, yang mana saya melihat daripada jauh pelaksanaan dan penganjuran program-program daripada pihak Warisan Ummah Ikhlas Foundation ini yang berkolaborasi bersama dengan penggerak-penggerak rumah ngaji, Quran Corner, Sahabat Al-Quran, dan disokong oleh keluarga besar kumpulan media Karangkraf. Tahniah kita ucapkan dalam usaha kita nak memartabatkan Al-Quran kepada masyarakat, bukan sekadar dibaca dan dilagukan tetapi difahami isi kandungannya. Saya kira sekadar itu. Sebelum berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa sedikit mengambil keberkatan. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah pada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu sebagai kebenaran. Rezekikanlah kami untuk mengikuti pula kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil. Dan jauhkanlah kami daripada perkara batil itu. Dan jauhkanlah kami terkeliru di atas agama ini sehingga kami jadi sesat. Dan jadikanlah orang bertakwa sebagai pemimpin kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kembali semula kepada saudara ini. Wallahu a'lam.